Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya. Saya lah sang pendaharka yang tak adalah dahaka sangat pun kan, nama je pun. Okey, Alhamdulillah, syukur. Sekali lagi aku masih lagi diberi kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku berkongsi sebarang info dan maklumat yang aku rasa aku boleh sampaikan supaya hampa faham dan supaya benda ni bermanfaat untuk semua. Sebab yelah, rezeki bukan sekadar semata-mata duit. Rezeki dapat buat video, rezeki dikenakan kepetahan untuk aku bercakap dan tak malu di hadapan kamera pun, Alhamdulillah, itu pun rezeki juga. Dan hampa pun aku harap dapat manfaat daripada apa yang aku ada. Dan jangan tengok video ni tak dapat apa-apa, tak nak lah. Aku lagi suka orang yang tengok video aku dapat manfaat. Dan satu tips untuk siapa-siapa yang tengok video aku, tolong tengok dengan hati yang tenang, dengan lapang, dengan kepala tak serabut. So kalau tengok dalam keadaan kepala serabut, korang takkan dapat apa-apa langsung manfaat daripada video aku. Dan tolong sangat-sangat, video aku ni bukan untuk kita kata menyuap. Video aku bukan menjawab soalan hampa, tak. Video aku lebih kepada memberitahu tentang basic, macam orang yang baru tengok video aku, kalau nak tahu, aku lebih pada basic mechanical. Maksudnya aku akan cerita benda yang paling basic. So kalau hampa nak yang label advance, hampa boleh fikir sendiri lah. Jangan fikir, oh sang buat tajuk macam mana nak cari gearbox. Wah, aku pakai motor suku, mesti sang sembang pasal suku. Tak. Sang sembang pasal Aspire, motor lain tak nak sembang ke? Tak juga. Kita cerita benda yang umum. Dan dekat situlah basic dia. Janganlah minta sang buat video tentang gearbox wave 125. Sang dah lah motor RS spec 57, RS spec 65. Itu memang tak ada, memang takkan ada benda-benda macam tu. Sebab kita buat video secara umum dan di situ adalah basic dia. Sebab bagi aku secara peribadi, kalau kita kuat basic kita, insyaAllah racing tu akan datang dengan sendiri. Sebab basic kita dah kuat. Macam tu je. Right? Okay, so untuk video kali ni yang mungkin akan ringkas, hari ni aku akan bercakap tentang sebab apa orang balut grain sub. Ni grain sub ni dah balut dah. Sebab apa orang balut grain sub? Lalu orang duk tanya, sebab apa orang balut grain sub? Paling best soalan, apa function balut grain sub? Tu antara soalan-soalan yang jasa bermain dekat social media. Social media bahasa gila babi betul. Okay, sebab apa orang balut grain sub? Sebelum kita nak bercakap lebih lanjut, sebab apa orang balut grain sub, kita kena tahu grain sub tu sendiri apa. Kena sebut bahasa engineer, crankshaft. Kita sebut bahasa kampung je lah grain sub kan. Semua boleh faham masa aku kalau aku sebut grain sub. So kita akan kena tahu dulu kan. Grain sub ni apa function dia? Apa fungsi dia duduk dalam enjin tu? Kenapa dia berat? Tak boleh ke dia ringan? Kita kena tahu kenapa dia macam tu dan apa jalan kerja dia, baru kita boleh tahu sebab apa orang balut grain sub. Sebab selalu orang dah cakap balut grain sub untuk speed. Tak juga. Kita tak boleh just satu-satu barang tu terus macam tu. Tak. Sebenarnya ada sebab kenapa orang tu balut dan kenapa orang tu tak nak balut. Semuanya bermain peranan sebab benda ni dalam enjin lah, mekanik kepat. Macam aku cakap, sebelum sesuatu motor tu kita nak kata boleh jadi laju, logik mekanik kepat dia pun mesti akan laju. Baru dia boleh membenarkan kita dapat result yang laju. Kalau logik pun kita tahu tak laju tu ni, buat macam ni memang tak laju pun. Mungkin boleh laju tapi biru dah muka waktu tu. Jadi kita akan bercakap tentang grain sub dia ni. Saya tak nak cakap pasal piring-piring, bedai apa semua ni. No. Nanti kita akan cakap tentang grain sub dan insyaAllah aku akan cuba merungkai persoalan hampa secara dasar ataupun secara asas, secara ringkas berkenaan tentang grain sub lah. Dan kita akan pergi lebih lanjut kepada whiteboard lebih besar untuk aku contiang-contiang kat situ. Aku harap marker tak lipat sebab marker pun dah banyak yang mula-mula melipat aku, insyaAllah. Okey, jom sama-sama kita pergi ke whiteboard lebih besar yang dihadiahkan oleh seorang sahabat pada aku untuk manfaat kita semua. Right? Jom. Okey, sebelum kita pergi dekat whiteboard, aku akan cuba tunjuk gambar lah. Alright, so dekat sini kita ada grain sub standard. Grain sub standard Modena Screed 110. Ini dia dah tukar pin besar ni. Ni grain sub standard. So macam mana nak tahu grain sub tu dah balut ke tak? First kali kita kena tahulah berapa saiz ukuran grain sub asal. Macam contoh Modena Screed ni, grain sub asal dia berukuran 90 mm. Tahu lah nampak tak? Aku biasalah tak ada cameraman kan. Okey, lebih kurang macam tu lah. 90 mm. Okey. Ni saiz dia. Saiz setengah orang panggil perut grain sub, setengah orang panggil ladung, setengah orang panggil labu grain sub. Tu masing-masing lah panggilan tempat masing-masing, jangan bergaduh pula. Kan bergaduh sebab tu pula. Okey. Ni grain sub ni standard, tak ada balut. Okey, lepas tu kita ada grain sub yang sudah dibalut. Nampak? Ni grain sub ni dah dibalut lah. Boleh nampak kan perbezaan yang ketara lah. Ni kecil, ni besar. So kita boleh ukur lah berapa diameter dia.
Ni 10, nampak tak? 10, aku tengok aku tak nampak. 103. Nah, grain sub ni bersaiz 103. Ni grain sub yang standard kemudian dibalut kan. Ni grain sub standard yang dibalut lah. Dan dekat sini juga kita ada grain sub racing aftermarket yang sudah siap-siap dibalut di kilang. Memanglah terbuktilah lebih cantik kan, tak ada masalah tu kan. So kalau macam grain sub ni pun kita boleh ukur lah berapa dia punya ukuran dia. Yang ni 104. Nampak tak? 104 pula. 94 silap, 94. Ni 94. Nampak tak? Salah tak? Tak ada cameraman ni. Okey, 94. Yang ni dia 104 tadi. Ni besar lagi ni. 103. 103 ni gear dia pun ngeri dah ni. Ni 103. So kalau kita susun dekat sini, sini adalah yang paling kecil. Taklah kecil sangat pun. Grain sub Chris pun besar juga. Ni besar sikit. Besar sikit je kan. 4mm. Dan yang Aussie beratnya. Dan yang paling besar sekali balong tepi ni lah. Boleh nampak lah perbezaan saiz tu. Okay, so sekarang ni macam mana dia balut kan? Orang tanya macam mana balut grain sub tu macam mana bang? Dia akan pakai setongkol besi macam ni kan. Dia pelih lah buat masuk. Tu dia potong lah. Dia potong ikut saiz berapa yang benar. Tu dia wedding. Dia pakai bagi cantik lah. Yang ni dah tak berapa cantik dah sebab berkarat lah. Sebab ni orang hantar kat member aku Syukri Motor tu suruh balut grain sub semua. Dia pun buat lipat tak ambil. Ni dah berapa lama dah ni tertinggal ni. Lungut juga barang kat kedai dia pun tengok. So aku pun jumpa dia, pinjam lah kat dia. Memang tak lah aku beli benda-benda ni. Aku pun tak pakai grain sub macam ni sebab aku motor standard je. Tak ada racing-racingnya. So bongkah-bongkah ni lah dia pakai. Ada juga yang balut tembaga kan. Saya tengok colour gold kan. Colour gold sikit. Tu balut tembaga kan. Fungsi dia sama, cuma beza dia berat, lepas tu lawa tak lawa, macam tu lah senang kata. Besi ni orang kata tak nampak seni sangat walaupun kita buat berkilat. Kalau tembaga nampak rare sikit kan. Nampak rare sikit, tiba-tiba ada gold sini kan. Costing tu lagi tinggi lah sebab ada tembaga kan. Right, so macam ni lah rupa dia kan. Macam ni je rupa dia. Okay, baru kita pergi kat whiteboard. Okay, so tadi ni white suku ni lamanya sembang ni. Okay, tadi aku dah tunjuk kat hampa serba ringkas bentuk grain sub bukan apa. Yang tahu yang main motor tahulah sang grain sub tu apa. Kita boleh google kan. Kau google juga apanya. Mana tahu ada geng-geng budak lajak nak bertukar profession kan, nak tukar bidang, nak tukar minat daripada geng lajak, tak mau melajak lah sekarang ni nak memfly pula kan. Okay, so aku akan lukis kat hampa grain sub tu lah, enjin tu. Sebab grain sub kedudukan dia tak sama tu setiap enjin tak sama. So ni adalah piston, ni adalah grain sub. So ni adalah sub auto dia, ni adalah sub magnet dia. Okay, first kali apa kerja grain sub ni? Apa kerja grain sub? Nampak tak kan, tak fokus kan, penat aku lukis yang entah apa-apa tu. Dia tu. Okay, so apa kerja grain sub ni? Grain sub ni tugas dia sangatlah teruk. Dia hari-hari dipukul oleh kita sebenarnya. Dia hari-hari menerima sebarang pukulan dekat kita. Sebab apa? Sebab waktu berlakunya lejang pembakaran, berfungsi lejang pembakaran bukan semata-mata okey, buang minyak masuk, piston mampat, pelak keluar api, terbakar. Waktu terbakar pula piston dari atas ke bawah. Dan benda apa yang menerima force ni? Ni kita panggil force lah, daya tujahan, daya tolakan, macam-macam lah. Daya kau tolak cintaku di tepi, macam-macam lah kan. Daripada piston atas ni ke bawah, force dia menghasilkan tenaga kan? Tenaga yang menggerakkan grain sub ni. Bila grain sub ni bergerak, baru dia boleh berpusing. Dan bila dia berpusing, barulah semua benda lain tu berpusing. Barulah auto kita pusing. Bila auto tolak pergi kelas pergi tolak pergi gear tolak pergi sprocket tolak pergi rantai tarik pergi sprocket belakang pergi ke tayar, baru motor kita jalan. Nampak? Kita sebenarnya tak peduli pun dalam masa 1 saat tu banyak benda yang berlaku dalam enjin kita dan kita tak hargai. Jadi kita bubuh minyak hitam murah sebenarnya kan. Pergi kedai sembang racing kawan-kawan, pergi kedai bang minyak hitam murah ada bang. Ada dik RM8, murah lagi ada bang. Kita kena menghargai lah benda-benda ni. Sebab grain sub ni kerja dia hari-hari kena pukul teruk. Bayang kalau 10,000 RPM, kau fikirlah macam mana lajunya dia buat kerja, berapa peningnya dia kat sini kan. Itu adalah benda pertama grain sub buat. Jalan kerja dia pun macam tu lah, dia akan berpusing kan. Kalau hampa ada grain sub sekarang depan hampa bubuh lah. Hampa tengok bila piston dari atas ni tendang ke bawah, nampak grain sub kita pun berpusing, berputar
Macam mana nak pergi hampa nampak ah? Macam itulah kerja dia. Kan? Nak pegang pun tak larat ni, berat ni sebenarnya ni. Okey. So, sebab apa orang balut green sub? Waktu bila kita nak balut green sub? Kenapa kita kena balut green sub? Mula-mula kita kena faham. Kita kena rujuk motor standard dulu. Contoh kita kata kat sini ES5 LC VF3i. Contoh kita kata ES5 berat green sub 4 kilo. LC contoh 7 kilo. SYM contoh 9 kilo. Ni sekadar contoh, jangan lagi hantam aku kat bawah pula. Contoh, mana ada sang green sub berat macam tu? Ni contoh. Kalau bahasa Inggeris dia example. Betul ke? Kan? Okey. First kita tengok. Berat dia tak sama. First kali bila berat tak sama, kita pasang satu apa? CC tak sama. Ni CC 100, CC 135, sini 185. Sebab apa? Tak sama. Kenapa kilang tak buat je sama lagi senang? Sebabnya nanti kita akan sampai. Okey, kita pergi kat sini dulu. Semakin tinggi force tu, force berlaku, semakin tinggi kuasa daripada hasil tenaga lejam pembakaran tu berlaku, semakin laju green sub ni bergerak. Okey. Timbul masalah lain. Seandainya terlampau kuat force tu, apa yang akan efek? Waktu tu motor akan kuat di RPM. Macam mana nak kata kuat RPM tak boleh ke? Dia akan dia akan putarkan green sub ni lebih cepat. Tapi kita risau tenaga di hujung dia bagi tu habis. Tenaga out. Tenaga habis. Maksudnya di bawah hujung dia jerit tapi kosong, tak ada apa dah. Kalau ada yang pernah kena macam tu, yang inilah yang berlaku. Kan? Dia ibarat macam overrest lah kita boleh kata, macam sprocket besar. Gear 1 2 kuat, 3 4 macam nak pecah enjin, tak boleh pergi dah. Dah tak ada daya dah nak tolak. Enjin nak pecah dah. Aku nak pecah dah, aku nak pecah dah. Macam tu je berlaku. Itu berlaku waktu bila? Inilah menjawab soalan waktu bila kita nak balut green sub. Waktu kita modify motor kita. Waktu kita modify motor kita. Contoh LC standard piston 54. Kan? 54 kita kata berat 7 kilo. Kita tukar modify masuk piston 68. Green sub original lagi kita pakai. Okey, kita tengok piston 54 punya daya force. Contoh kita kata 7 kilo juga. 7 kilo tenang, tenaga dia ibarat 7 kilo. Kan? Lepas tu piston 68 dia pun tak nak modal lagi pakai green sub standard 7 kilo. Apa yang berlaku tau? Green sub sama, green sub sama, daya dia tak sama, minta maaf Okey, ni daya yang 54 contoh, daya force tu 7 kilo. Piston 68, adakah daya force dia pun sama 7 kilo? Memang tak mungkin lah. 7 kilo boleh jadi 12 kilo. Contoh 12 kilo. Kan? So sekarang ni 7 kilo, 7 kilo, 12 kilo, 7 kilo. Kita boleh buat andaikan macam mana? Kalau hang ada adik umur 7 tahun, hang ambil beras 7 kilo, lepas tak ada. Dia teruk tapi dia boleh bangun lagi. Hang ambil beras 12 kilo, hang letak kat dia. Dia boleh bangun tak? Dia tak boleh bangun dah. Dia tak ada daya dah. Kan? Force ni terlampau kuat untuk ditampung oleh green sub yang terlalu ringan dah waktu tu. Sedangkan kat sini dia sepadan 7 kilo, 7 kilo. Matching lah. Pasangan ideal. Sweet-sweet lah kat Instagram hantar gambar. Kan? So dekat sini 12 kilo daya dia. Dia nak menggerakkan green sub yang seberat 7 kilo terlampau mudah dia lah. Senang lah. Senang sangat ni 12 kilo ni. Senang sangat. Jadi green sub ni dah macam tak ada function dah. Dia ibarat macam budak hang, adik hang tak larat lah. Tak boleh lah. Senang sangat lah ni. Ni senang sangat ni. Tak boleh. Tak sesuai. Itu yang berlaku. Hujung tak ada. Hujung tak ada daya kayuh dah. Sebab green sub ni kalau siapa yang lahir tahun 80-an, 90-an, 70-an yang bukan tahun 2000 lah. Zaman kecil-kecil dulu kita ada satu patung. Kan? Ada patung. Yang mana kalau kita tolak dia ke bawah, bila dia jatuh, dia akan naik dengan sendiri. Betul? Itulah cara kerja green sub lebih kurang. Kita tolak, dia akan bergolek. Sebab green sub dia ada titik dia sendiri dekat mana. Yang mana kalau green sub tu kita anchor pun, motor tak hidup, tapi dia tetap ada daya yang bergerakkan dia. Bergerak dia sampai dia habis momentum tu lah. Kan? Tahu macam patung lah. Jatuh dia akan bangun sendiri. Kalau boleh aku nak hangpa semua jadi macam tu. Jatuh buat ni pecah, bangun balik, repair balik kan. Habis modal. Kan? Okey, kita pergi dekat green sub ni balik Isu green sub ni. Sekarang ni dah piston 68. Kan? So bila piston tu dah besar, dari hujung tu kosong. Sebab apa? Sebab dia terlampau cepat habiskan load yang 7 kilo ni. Kan? Naik turun yang ni 7 kilo lah. Senang sangat nak buat turun. Sedangkan yang piston 54 ni susah juga nak buat naik turun ni. Penat juga dia pun buat kerja. Waktu tu kita beratkan green sub. Mana ada orang piston 68 green sub standard dah. Dia tak jack 68 kosong. Maksudnya tak jack. Aduh lalu kan kita tengok orang buat kan. Tapi dia dah beratkan dah. Contoh daripada 7 kilo dia naikkan jadi 10 kilo.
Waktu ni baru berguna ya Green Sub tu. Bukan sebelum ni Green Sub tu tak berguna. Waktu ni baru berguna betul-betul Green Sub tu. Load 12 kilo, tenang pergi 10 kilo. Dia akan jadi macam mana tau? Contoh jadi macam ni lah. Okay, atas ni pistol 54, load 7 kilo, yang ni 68, load 7 kilo kat kita letak. Contoh. Okay. Yang ni RPM 11,000. Yang ni pun RPM 11,000. Lepas tu satu lagi 68, load 10 kilo. Contoh kita letak 10 kilo. Yang ni kita kata RPM 10,000 je. Okay. Yang cepat yang ni. Yang ni paling cepat. Habis dah power. Yang ni lambat sikit. Yang ni walaupun kita nampak dia dapat RPM 10,000 je, walaupun 10,000, tapi laju dia gila babi weh. Sebab kena bayang, walaupun dia 10,000 per minit, tapi dia menggerakkan load Green Sub tu 10 kilo. Dia lebih kuat. Nah, macam contoh lah yang ni gelak. Apalah aku 11,000 aku 11,000 kan. Yang ni balik tak apalah aku 10,000 lah, tapi aku dapat gerakkan Green Sub seberat 10 kilo. Hang 11,000 tapi hang gerakkan Green Sub 7 kilo. Hang memang cepat, tapi hang habis cepat. Aku memang lambat nak sampai 10,000, tapi aku gerakkan yang ni, jadi daya dia pun akan kuat. Dan kalau kita kata nak kata contoh, macam mana kalau kita nak buat contoh bagi orang faham ni kan? Kita boleh kata let's say RPM 11,000 tu macam mana cakap? Macam fikir hang sendiri lah. Hang sendiri hang lepas beras 10 kilo atas pelang dengan lepas beras 7 kilo atas hang, mana lagi sakit? Mesti lah 10 kilo ni lagi sakit. Maksudnya 10 kilo ni lagi beban lagi kuat lah. Jadi kalau nilai angka RPM 10,000 mampu menggerakkan 10,000 RPM 10,000 RPM lah, 10,000 RPM mampu menggerakkan 10 kilo load Green Sub. Kalau nak compare dengan 11,000 RPM yang mampu menggerakkan sekadar 7 kilo Green Sub, mana lebih kuat? Mestilah yang 10,000 ni walaupun dia sikit tapi dia gerakkan yang banyak. Ratio dia 1:1 kat sini, 10-10. Yang ni lain. Yang ni tinggi, ni rendah. Sebab tu dia kuat. Dia cepat. Dia tak kuat, dia cepat. Kalau nak compare kuat, yang ni kuat. Kalau nak kata yang ni pergi dulu. Tapi yang ni belakang sampai potong terus. Potong ibarat motor yang atas ni tak berjalan terus. Dan sama juga macam ni, 68 Green Sub original standard. Sama juga, dia kosong. Dia tak ada daya dah hujung. Bam! Ini macam kosong lah, tak ada apa dah. Just pocket pun tak guna dah waktu tu. Sebab tu kita hanya balut Green Sub ataupun kita tukar Green Sub racing yang ada jet apa semua tu yang dah siap balut. Hanyalah kita tukar bila kita dah modify motor kita. Ni piston ni kita dah buat naik. Habis tu kalau macam contoh Y-Suku sekarang ni piston 57 sekarang. Okay, Green Sub standard. Macam mana ada yang 57 tu lagi laju? Yes, 57 tu pun sama Green Sub standard, tetapi dia menaikkan daya force dia. Macam mana nak naikkan daya force tu? Kita kena naikkan daya compression ratio kita tu. First kali kita naikkan compression ratio. Lepas tu kita pilih camshaft yang berduration yang cantik. Banyak benda lah kalau nak sembang tu, topik lain lah tu. Ni kita cerita tentang Green Sub je dulu kan? So kalau secara ringkas yang boleh nampak, semakin naik CC kita, makin besar lah Green Sub kita kena buat. Asalkan jangan mabuk ketum yang mana contohlah ES5 piston 50mm kan? Motor saya dah modify bang, piston saya apa? 50.25. Padahal motor dia jam panas je pun. 1000 naik satu saiz. Sekarang ni Green Sub nak naik bang. Aduh, aku pernah dapat soalan macam ni. Motor saya dah modify bang, buat apa? Piston naik 50.25. Naik sikit je pun. Sekarang ni saya nak tukar yang apa bang? Kau pakailah cam standard tu boleh. Tak payah pening-pening. Tak adanya sampai nak efek, sampai kena tukar sprocket, sampai turun 2-3 mata. Tak ada pun. Yang pelik-pelik. Sebab sekarang ni memang pelik tau. Aku pernah dapat mesej. Boring-boring terlayan juga mesej bukan-bukan ni kan. Mesej aku, bawa enjin saya dah modify bang. Enjin bawah dah modify. Lalu yang dua, enjin bawah dah modify. Aku tanya dah modify apa? Saya dah tanam bearing. Aku pun asal sebelum ni tak ada bearing ke motor kau kan. Dia pun okey lagi. Lepas tu tanya lagi, lain buat apa lagi kan? Dia cakap mangkuk kelas dah potong, belah kelas dah modify, mangkuk kelas dah potong. Berapa 1M? Lepas tu tanya lagi, lain apa yang dapat? Headblock semua standard bang. Jadi kau sekadar tukar bearing, mangkuk kelas potong, sama je macam standard je, tak ada beza sangat pun. Kan? Adalah beza waktu acceleration sebab primary kelas tu ni dah ringan, tak ada masalah tu. Tapi engine tu kita kata standard je sebenarnya. Kan? Dan bila dia kata bearing dah tanam, mangkuk kelas dah potong, aku pun tanya kat dia. Selalu kalau motor macam ni mesti side mirror dah buka kan. Dia pun, ya bang, side mirror saya dah tak pasang bang. Aku mampu berhuhu je lah. Okay, kita balik kat sini ya. So tolong faham waktu bila kita nak balut Green Sub, waktu kita dah modify motor. Yang betul-betul punya modify Kadang-kadang nak modify, kadang
Nak modify kan. Sebab sekarang ni dah ada trend tau, dah ada trend. Macam mana kita tak salahkan orang yang minat main motor tapi tak reti buat motor. Tak ada masalah pun. Kau minat kereta bukan kau modify kereta pun, hantar kat orang juga bagi duit je pun kan. Tak ada masalah pun. Tak salah minat motor kalau tak reti modify motor, asalkan jangan menyusahkan orang. Maksudnya han tak reti buat motor. Han nak main motor, han suka modify, hantarlah kat Pomen. Jangan pula tanya Pak Pomen ni WhatsApp, bang saya nak formula bang, nanti saya ajar Pomen saya. Abah kau aku cakap kan. Selalu macam tu aku tak balas pun. Tapi yang trend terbaru ni tak terbaru, lama dah aku duk perhati lama aku tengok kan. Bila nak modify motor tak tahu, selalu macam biasalah PM habis dekat grup Facebook, grup WhatsApp kan. Tanya kat Facebook resepi kan. Resepi ni tak boleh pegak tau. Sebab apa? Sebab lain orang lain cara setup dia. Ibarat hang beli buku masak-masak Chef Wan, contoh. Hang beli buku masak-masak Chef Wan punya. Hang beli try masak. Adakah masakan sama dengan Chef Wan masak? Tak sama. Dan adakah orang akan bayar nilai hang punya masak dengan Chef Wan punya masak? Tak sama. Tak sama dek, tak sama. Air tangan dia mahal sebenarnya. Tak sama. Kita tak boleh tiru semua. Walaupun kita kopi sebiji, timbang ni gula berapa gram, apa semua kita timbang, sama. Jawapan dia tetap takkan sama jawapan dia. So sekarang ni aku nampak trend nak sebelum modify PM dekat Facebook lu tanya selalu ayat-ayat tepi je biasa. Tak salah bang bertanya. Yes, betul tak salah bertanya. Cuma ada soalan yang salah kalau untuk katanya. Contoh soalan yang salah bang, minjet pilot saya berapa? Itu soalan yang salah tu sebenarnya. Kan? Jadi bila dia orang nak modify, dia orang akan tanya dekat Facebook. Dia dah tanya kat Facebook, spek ni orang pun kadang-kadang kencing juga kan. 53 TPS 17 pakai bla 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 apa semua confirm spoket kau pakai saya ni mesti laju. Cek mana? Mesti laju je kan. Lepas tu dia pun dah terpengaruh, kumpul duit, cari kerja sikit. Okey, bagusnya cari kerja lah, tak minta duit mak bapak, alhamdulillah. Lepas tu dia pergi kat Shopee, kat Lazada ke apa semua, dia beli online. Kita tak ada masalah pun beli online, tak ada masalah. Dah beli barang dah sampai, excited, nak pasang, tak reti pasang sebab dia memang tak ada basic Pomen. Jadi kat mana cara dia nak pasang lah, belajar dekat YouTube, tengok kat YouTube. Pakai banyak tutorial, sampai ada orang suruh buat tutorial CV carburetor, aku jam terus. Tengok tutorial cara pasang adblock, okey dia pun pasang. Dah pasang, dia tak reti setting sebab dia bukan Pomen. Tu bila dia tak reti setting, dia buat apa pula? Dia message tepi semua Pomen. Dia tahu, tak apa dia post kat Facebook, saya dah barang macam ni. Siapa yang pernah setting tolong PM saya. Lepas tu kita PM tepi dia pula. Lepas tu bila kalau motor tu dapat laju sikit, dia akan cakap apa? Akulah Pomen. Tu masalah. Tu sekarang zaman trend sekarang macam tu lah. Right. So jangan jadi macam tu. Kalau kita tak reti bawa motor tak salah, kumpul duit, hantar je dekat Pomen. Percaya je dekat Pomen tu, jangan kedekut sekupang pun dengan Pomen tu. Motor nak laju dengan Pomen kedekut, masalah juga kan. Tak boleh macam tu. Okay, so itu saja tentang Greensub. Beratkan Greensub seiring dengan hampa punya modify. Jangan pandai-pandai nak beratkan Greensub, mabuk ketum ke apa, aku tak tahu semalam kau masuk alam apa pun aku tak tahu dah kan. Tu kalau kita dah modify motor kita, CC semakin bertambah. Kalau yang modify ekstrim semakin bertambah lah berat Greensub kita, baru ada daya. Kalau tak, enjin kita akan jerit kosong je. Ibarat piston 8 Greensub standard, memang cepat tapi tak kuat sebab dia tak ada daya tolak dah. Kalau nak compare dengan 68 Greensub lagi berat, waktu tu dia akan lagi kuat, dia akan lebih kuat enjin tu. Right. So itu saja untuk video ringkas kali ni. Alhamdulillah tak ada carut-carut sangat. Alhamdulillah. So insyaAllah murah rezeki, panjang umur. Kita akan jumpa di next video. Korang berdapat manfaat pada video ni. Sebarang terkurang apa, minta maaf sebab aku memang tak pandai pun nak bercakap dengan orang sangat. Right. So itu saja untuk video kali ni. InsyaAllah kita jumpa di next video lah kan. Tajuk apa aku pun tak ada idea lagi. Dan sekarang ni kalau perasan ada satu benda lah nak cakap. Kita tengok dekat Facebook, dekat YouTube banyak orang buat video macam duk kutuk-kutuk kes Malaysia lah apa semua. Tapi aku best tengok kat mana tau? Yang kes Taiwan tu. Kes Taiwan tu duk kutuk-kutuk, tengok Melayu, India, Cina bersatu, mak kau hijau, abah kau hijau, pak kau hijau, semua hijau kat situ komen. Aku baca, aku scroll. Aku suka baca scroll. Aku tak komen sangat lah kan? Sebab aku jarang mengkomen-komen kan. Dan bagi aku komen tu tak ada masalah. Tapi cara paling mudah sekali, kita pergi klik report di atas tu. Kan ada report Facebook ke YouTube ke Instagram ke apa, kita boleh klik report di atas tu. So bila cukup banyak, cukup jumlah dia, pihak Facebook ke YouTube ke Instagram ke sendiri akan downkan page tu sendirilah. Dan aku bukan nak sebarkan kebencian, tak. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita tahu apa yang berlaku kat Malaysia kan. Jadi tak payah nak ngamuk-ngamuk kan. Ngamuk orang Hindu pun page dia tak down. Kau pergi klik report je, down page tu nanti. Macam-macam kita tengok kat Instagram orang duk post bukan-bukan kan. Yang buat video pun cikgu Suraya lah apa benda macam-macam menjatuhkan martabat seorang cikgu dah kan. Tu tak kena lah benda tu, tak kena. Jadi minta pada rakyat Malaysia, netizen bawang army yang mak kau hijau, abah kau hijau tu, jangan pening-pening, kita downkan je page tu kan. Okay. So itu saja untuk video kali ni.
InsyaAllah jumpa lain kali. Sudahkan video ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.